kita bersama dengan Puan Nur Azizah Ismail daripada Majlis Optik Malaysia. Okey, Puan boleh kenalkan diri? Okey, saya Nur Azizah Ismail, Setiausaha Majlis Optik Malaysia. Tanya pada pakar kita hari ini untuk menjawab segala persoalan yang telah dihantar kepada kita. Okey, soalan yang pertama. Jika akan tersentuh ataupun kontak lens atau ubat titis mata dan suplemen berbahaya pada mata, mengapa tiada tindakan daripada pihak berwajib? Okey. Pertama sekali saya nak jelaskan Majlis Optik Malaysia ditubuhkan mengikut Akta Peruntukan dalam Akta Optik 1991. So bidang kuasa Majlis Optik Malaysia adalah tertakluk kepada Akta Optik sahaja. Memandangkan tiada peruntukan untuk ubat titis mata dan suplemen. Okay. So itu bukan di bawah bidang kuasa Majlis Optik Malaysia. Dan kalau ada komplain atau ada aduan, ada sesiapa nak mengadu mengenai ubat titis mata dan suplemen berbahaya ni, biasanya diadukan kepada bahagian farmasi, bukan kepada Majlis Optik Malaysia. Dan untuk contact lens, biasanya jika ada aduan, kita akan ambil tindakan. So tak bolehlah kata tiada tindakan daripada pihak wajib, ada tindakan dan banyak kita dah ambil tindakan. Jika tiada aduan, kita tak cukup anggota untuk turun padang dan cek satu Malaysia. So tolonglah buat aduan. Kalau ada penjualan contact lens yang tidak sepatutnya, kita akan cuba sedaya upaya ambil tindakan dan biasanya kita berkolaborasi dengan pihak berkuasa peranti perubatan. So untuk kantar lekap, dia ada dua jenis lah, maknanya kantar lekap berkuasa dan tidak berkuasa. Untuk peruntukan dalam Akta Optik 1991, kita hanya boleh ambil tindakan terhadap penjualan kantar lekap yang berkuasa. Penjualan kantar lekap tidak berkuasa itu tiada dalam peruntukan Akta Optik 1991. Tetapi kedua-dua kantar lekap ni, berkuasa dan tak berkuasa ni, dikendaki untuk didaftarkan di bawah pihak berkuasa peranti perubatan di bawah Akta Peranti Perubatan 2012 sebelum boleh dipasarkan di dalam pasaran Malaysia. So biasanya jika ada aduan, kami akan kontak dulu dengan pihak MDA. Pihak MDA akan buat semakkanlah sama ada kontak lens ini dah berdaftar ataupun tidak. Sekiranya kontak lens itu tak berdaftar, pihak MDA akan ambil alih lah kes tu maknanya. So saya nak tanya soalan, MDA dengan KKM tu sama ke tak sama? Dia MDA ni dia pihak ni, dia badan berkanun. Dia punya dia macam semi government macam tu lah. So dia bukan fully government di bawah KKM, tapi masih lagi antara agensi-agensi yang kita boleh bekerja dengan rapat lah. Yang kita tahu kan, kontak lens selebriti ataupun Insta famous mudah dijual tanpa sebarang tindakan. Apa pandangan Puan pasal hal ini? Okey, berkenaan hal ini, seperti yang saya cakap sebelum ni, jika ada aduan, kami akan ambil tindakan. So siapa-siapa yang orang kata come across lah Insta famous ke, selebriti ke, jual kantar lekap secara atas talian, bolehlah adukan kepada emosi. Kita ada email emosi@moh.gov.my. So kita akan buka file dan kita akan biasanya macam saya cakap tadi, first step dia, kita akan adukan kepada MDA untuk MDA semak sama ada kantar lekap ni dah berdaftar ataupun tidak. Dan sekiranya mereka jadi distributor, biasa kita akan bagi nasihat supaya kantar lekap mereka tu hanya boleh dijual kepada optometris ataupun optician yang ada pink certificate saja. Dia tak boleh jual kepada end user. Tapi malangnya kami tak dapat aduan. Bila kami tak dapat aduan, kami tak boleh ambil tindakan. Macam itulah. Okey, so maksudnya kalau korang ada jumpa ataupun was-was dengan kontak lens yang ada kat pasaran ke, kat pasar malam ke, korang boleh buat aduan dekat MOC supaya MOC dapat buat tindakan. Betul kan? Betul. Okey, so untuk soalan yang seterusnya, apa yang perlu orang awam lakukan bagi memastikan mereka mendapat kontak lens yang selamat jika banyak kontak lens yang tak tahu kebenaran dia? Yang ni boleh cek dalam laman web pihak berkuasa peranti perubatan, dan dia memang ada satu senarai kantar lekap yang telah berdaftar. Okey. So boleh semak di situlah, ada kalau dia berdaftar, nama dia ada dalam tu. Kalau nama tak ada dalam tu, maknanya
tak berdaftar Tak lah. berdaftar. Tak, sebab kanta lekap yang dah berdaftar dengan pihak peranti perubatan ni adalah kanta lekap yang telah dijamin dan disahkan selamat dan menjalani pemeriksaan oleh pihak MDA. Oleh itu yang tak berdaftar tu kita tak tahu dia punya ciri-ciri atau tahap keselamatan untuk diguna pakai. Okay, so kita boleh check dekat laman web www.mda.gov.my. okay. So kalau korang nak dapatkan kepastian, lalui laman web tu untuk semak balik sama ada contact lens yang dibeli tu selamat ataupun tak selamat, didaftarkan ataupun tak didaftarkan. Okey, yang seterusnya, kenapa tiada tindakan yang dilakukan kepada optometris yang menjual kontak lens palsu atau menjual kontak lens tanpa melakukan ujian yang betul? Okay. So sekarang ni untuk majlis optik lebih fokuskan kepada orang awam yang jual kontak lens atau orang yang tidak berdaftar yang jual kontak lens. So untuk optometris, kami beranggapan optometris atau bukan kami mengharapkan optometris punya integriti yang tinggi dan dia menjual kanta lekap yang telah berdaftar dengan pihak berkuasa peranti perubatan. Dan juga kita pun dah keluarkan garis panduan ni dengan pihak JNJ. Sebab dalam KKM kami memang ada SOP untuk menjalankan klinik kanta lekap, tapi SOP kami terlampau detail, okey, yang tu mungkin tidak boleh diguna pakai di swasta. So apa yang kami buat, kita hasilkan satu garis panduan bagaimana nak menjalankan pemeriksaan sebelum kita memberi preskripsi kanta lekap oleh pengamal optometri di swasta. Yang itu SOP dia dengan pihak JNJ tu lagi simple, senang untuk diikuti. Yang itu memang kalau saya pergi bagi ceramah dekat semua pengamal optometri, memang yang itulah yang kita galakkan, sebab itu adalah apa yang kita belajar di universiti. So jika ada pengamal yang jual contact lens over the counter, silalah boycott. Saya terus terang je cakap, silalah boycott, jangan pergi lagi sebab tak selamat. So daripada you beli mahal-mahal dengan pengamal optometri kan, you beli pasar malam, sama je dia punya cara dia tu. So pergilah pada pengamal yang memang betul-betul mengamal dengan cara yang betul untuk memastikan keselamatan mata kita. Dan kepada optometris kat luar sana ni, jangan sia-siakan masa kita belajar selama 4 tahun lebih. Lepas tu kita dah posting sana, posting sini, kita dah jumpa banyak kes dan korang tak amalkan. So apa kata kita start daripada sekarang untuk amalkan, lakukan apa yang pemeriksaan mata yang sepatutnya kita lakukan untuk bagi awareness kepada orang ramai. Itulah yang membezakan kita dengan pengamal yang tidak bertauliah. Ya, betul. So setakat hari ini sampai kat sini saja. Jika ada sebarang soalan mengenai mata ataupun apa-apa sahaja yang berkaitan dengan kesihatan mata, boleh je email kami atau message kami dekat 018-288-4904 ataupun dekat Facebook dan IG Awak Optometris supaya kita dapat ajukan kembali soalan-soalan yang berkaitan dengan mata ni. So kita jumpa lagi. Terima kasih Puan. Sama-sama.